Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera. This time teacher will discuss about subtopic 5.6 which is application of green technology in industrial waste management. So I think you are familiar with the terms green technology, or sometimes we can hear the people say green tech. Okay, and this subtopic we will look how green technology is implemented in managed industrial waste. So firstly, you should know what is green technology. Green technology is a technology or application developed to minimize the negative effect of harmful human activities. Maksud dia kat sini, green technology ataupun teknologi hijau ialah satu pembangunan atau aplikasi produk atau peralatan sistem. Tujuan dia untuk memelihara alam sekitar daripada kesan negatif aktiviti manusia. Apakah aktiviti manusia itu? So, example of human activities that cause negative effect towards environment adalah transportation. Okay, transportation itu pengangkutan lah. Dia kat atas jalan, banyak kereta. Kereta itu membebaskan asap. So, dia akan menyebabkan pencemaran udara. Okay, yang kedua, burning of fuel ataupun pembakaran bahan api. Dan akhir sekali adalah waste and wastewater disposal ataupun pembuangan sisa dan air sisa. So, nanti kita akan detail up lagi apakah itu waste and wastewater disposal. Okay. Dan apakah negative effect daripada aktiviti manusia itu? Satu, dia akan menyebabkan global warming ataupun pemanasan global. So, kalau you perasan sekarang ni cuaca kita sangat panas sebab banyak pokok telah hilang, banyak gas-gas dibebaskan, efek dia kepada ozone layer dan sebagainya. Okay, greenhouse effect, dia akan memberikan kesan kepada rumah hijau dan juga akhir sekali pollution, pencemaran. Tak kisahlah pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran bunyi dan sebagainya. Dan seterusnya kita nak tengok apakah efek fenomena global warming, greenhouse semua tu terhadap perubahan iklim ataupun climate change. So, satu, dia akan menyebabkan long drought ataupun kemarau yang panjang. Floor ni adalah banjir, selalunya sekarang ni banjir kilat lah, yang sentiasa berlaku di kawasan bandar disebabkan sistem peparitan semua tu berkait. Dan akhir sekali adalah biodiversity loss. Okay, biodiversity loss. Ataupun kehilangan biodiversity. Okay, so benda-benda ni lah kesan daripada aktiviti-aktiviti manusia tu. Okay, seterusnya kita nak tengok bagaimana kerajaan kita, Malaysia, apply green technology dalam 6 sektor ini. Okay, so sektor pertama adalah sektor energy supply. Sektor energy supply yang mana dia memperkenalkan renewable energy seperti solar, hydro, geothermal dan juga wind. Okay. Seterusnya adalah transportation. Okay, transportation iaitu penggunaan kenderaan yang menggunakan alternative fuels. Seterusnya adalah buildings atau bangunan, menggunakan bahan-bahan yang
mesra alam sekitar semasa nak membina bangunan tersebut, dan juga energy saving buildings. So teacher akan pergi detail kejap lagi. Seterusnya waste and wastewater management, macam mana pengurusan sisa dan juga air sisa, mengamalkan konsep recycling dan juga landfill leachate treatment method. Okey, seterusnya sektor agriculture and forestry, galakkan penggunaan kompos ataupun baja kompos dan juga forest preservation. Okey, hutan simpan. Akhir sekali adalah dalam sektor industri, iaitu penggunaan energy efficient tools ataupun alat dan teknologi cekap tenaga untuk kurangkan impak negatif sektor industri ini kepada alam sekitar. So slide seterusnya, teacher akan pergi detail untuk setiap sektor tadi. Okay, so yang firstly adalah energy supply. Dalam sektor energy supply ini, renewable energy juga dikenali sebagai green energy ataupun clean energy, sebab energi ini tidak akan mencemarkan udara dan juga air. Dalam sektor transportation, digalakkan menggunakan green transportation. Green transportation ini merujuk kepada apa sahaja bentuk transport yang boleh memberikan impak yang minimal kepada environment. Okey, dan ada juga cara lain, bentuk lain green transport ini, iaitu walking, cycling dan juga penggunaan hybrid car. So, teacher pernah tengok satu cerita Cina, dekat di universiti dia tidak dibenarkan menggunakan kereta, hanya ke mana-mana menggunakan basikal sahaja. So, mungkin itu satu cara universiti dia menggalakkan penggunaan green transportation. Okay. Sektor ketiga tadi adalah building. Building ni di mana green building, kita kata green building ni dibina dengan menggunakan bahan-bahan yang menitik beratkan penggunaan bahan binaan hijau, penggunaan tenaga dan air cekap, pada masa yang sama mengurangkan penghasilan sisa pepejal. Contohnya kurangkan penggunaan kayu ke, penggunaan konkrit ke, batu ke, itulah. Okey, sektor seterusnya adalah waste and wastewater management, yang mana digalakkan untuk mengamalkan konsep 3R ini, iaitu reduce, reuse and recycle pada bahan sisa, dan juga menggunakan konsep landfill leachate treatment method untuk minimize waste production, untuk mengurangkan benda-benda terbuang ini. So mungkin boleh convert menjadi bahan baru, contohnya baja dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah dalam industri. Dalam industri ini digalakkan menggunakan teknologi ataupun alatan dan teknologi yang cekap tenaga untuk mengurangkan negatif impak kepada sektor industri. Akhir sekali adalah agriculture and forestry, iaitu pertanian dan perhutanan, yang mana digalakkan menggunakan compost fertilizer. Compost fertilizer ni macam baja daripada bahan-bahan organik, contoh daripada sabut kelapa ke, untuk to improve soil nutrient. Pada masa yang sama,
manage crop irrigation, contohnya dengan menggunakan rainwater untuk menyiram tanaman, dan juga improve practical planting practices. Okay, practice yang mana mungkin tanaman tu dua atau 3 kali semusim ke, macam itulah. Okey. Seterusnya sekarang ni daripada semua 6 sektor tu, kita nak fokus kepada waste and wastewater management. So sebelum tu kita akan berkenalan dulu dengan what is waste ataupun sisa. Sisa waste ini refer to any excess, unwanted product or any material that need to be disposed because it damaged and broken. Okay, sisa ni adalah apa-apa saja yang berlebihan, produk yang kita tak nak, produk yang perlu dilupuskan sebab dia rosak, dia pecah. Contohnya macam jam kan, jam bila dah pecah kat rumah kita, kita kena buang, kita kena lupus, kita tak boleh simpan. So jam itu dah jadi waste. Okay. Ataupun contohnya hari ni awak ada makanan tu berlebihan, lepas tu basi, so kita kena buang dia. So makanan tu dah jadi waste ataupun sisa. Okay. Selain daripada waste, kita juga kena tahu tentang wastewater ataupun air sisa. Wastewater yang adalah water that contain material such as sewage atau kumbahan, food waste, oil and chemicals. Itu adalah air sisa. Air yang ada bahan-bahan seperti ini. Okey. Apakah isu yang berkait dengan waste dan juga wastewater ni? Okey, satu, sewage atau kumbahan ni chemical waste and rubbish that are disposed into the river and sea. Kita boleh nampak dekat sungai kita ada banyak sampah. So apakah efek sampah-sampah ini kepada hidupan liar? Ekosistem aquatic life itu akan terganggu. Okey, yang kedua, food leftover, makanan sisa-sisa tu tidak dilupus secara yang betul dan dia akan menyebabkan pencemaran alam sekitar dan kadang-kadang boleh menyebabkan bau busuk. Yang ketiga, production, management and decomposition of solid waste increase greenhouse effect. Okey, penghasilan, pengurusan, penguraian sisa pepejal ini meningkatkan kesan gas rumah hijau. Okey, so ini adalah antara isu yang saya rasa selalu kita nampak sampah, isu sampah ini. Okey, inilah 3 aspek tadi. Waste disposal, site management and wastewater treatment. Bagaimana dalam ketiga-tiga aspek ini green technology approach digunakan. Okey. Alright. So ini adalah satu diagram yang sangat menarik. So teacher akan ceritakan secara summary dia dulu, kemudian di bawah tu ada cerita detail. Contohnya dekat sini kita ada sampah kita buang sampah, so kita panggil dia solid waste, sisa dalam bentuk pepejal. So sisa ini dia boleh jadi melalui 3 peringkat ini. Peringkat yang pertama adalah waste segregation ataupun pengasingan sisa, yang mana solid waste atau sisa pepejal yang dihasilkan ini akan diasingkan. Okey, kemudian akan dihantar ke pusat kita semula lah. Contoh macam dekat sini kita ada tong untuk kertas, tong untuk kaca, plastik kan. So boleh digunakan lagi. So kita akan hantar ke pusat kita semula. So bolehlah recycle di sini. Okey. Seterusnya, pernah nampak tak lori ni? Ni adalah lori sampah yang dipanggil solid waste collection atau pengumpulan sisa pepejal. Dan lori itu sebenarnya dia nak menghantar sampah itu kepada waste sorting center ataupun pusat pengasingan sisa, yang mana sisa-sisa pepejal ini akan dihantar ke pusat pengasingan sisa, dan di sinilah sisa-sisa tadi akan diolah untuk proses incineration ataupun
dihantar untuk recycling kalau benda tu masih boleh guna, ataupun dihantar ke landfill untuk diproses. Macam tu. Landfill ni adalah tempat pelupusan. Okey, landfill adalah tempat pelupusan ya. Okey. Ataupun yang paling mudah kalau kita berada di kampung, sisa pepejar tadi ditanam. Okey, ni yang ketiga, ditanam, kompos, supaya nanti organic solid waste, sisa-sisa pepejar organik tadi dia akan dikompos dan menjadi baja. Okey, dikompos into kompos. Lepas tu kita panggil composting. Dia akan jadi kompos baja dan bolehlah digunakan sebagai organic fertilizer, baja organik. So that's why lah kita nampak dekat kawasan kampung kebanyakan sampah itu ditanam, supaya nanti yang organik tu akan dikompos dan menjadi baja. Okay, so ini cerita bagaimana satu solid waste kita itu akan diproses. Dan di manakah green technology dipakai, diguna pakai? Satu adalah di recycling. Okay. Yang kedua adalah di proses incineration. Proses incineration nanti teacher akan explain apa dia. Seterusnya landfill leachate treatment. Okey, dan akhir sekali adalah methane gas recovery. Di empat tempat ini green technology application diguna pakai. Okey, so di sini kita akan go detail satu-satu. Okey, apakah itu yang lain? Teacher rasa teacher dah cerita tadi. Apakah itu composting organic solid waste? Tadi kompos tu kan, yang mana organic solid waste tadi akan dikompos into baja. Lepas tu boleh diguna sebagai organic fertilizer. Okey, incineration ataupun penunuan nama dia. Incineration adalah pembakaran bahan organik yang terdapat dalam sisa pepejar. Combustion of organic substance contained in the waste material, and this process pembakaran tadi akan convert waste into energy. Okey, lepas tu apakah itu landfill leachate treatment method? Okey, landfill leachate treatment method ni adalah di mana leachate tu sendiri adalah liquid, okay, contaminated liquid yang terhasil apabila water leach from solid waste. Landfill leachate treatment method ni dia menggunakan kaedah electrolysis. Kita pernah belajar kan? Dan nama spesifik bagi method itu adalah electrocoagulation ataupun dipanggil elektropenggumpalan. Nanti nak tengoklah apa benda yang penggumpal tu. So ini adalah electrocoagulation process. Okay. Yang mana macam konsep electrolysis juga wajib menggunakan elektrod, dan elektrod yang digunakan adalah karbon ataupun copper metal sebagai anode dan juga kathod. Kemudian disambungkan kepada bateri, mesti ada bateri. So bila kita on je switch, proses electrolysis berlaku dan wastewater ataupun air sisa tadi akan bertindak sebagai electrolyte. Dan apabila selesai saja proses electrolysis, flok ataupun bahan tercemar akan terhasil. Flok ni adalah bahan tercemar yang akan terapung di permukaan air. Manakala sludge pula adalah bahan tercemar yang akan terenap di bawah, at the bottom of the container. So dua-dua ni adalah bahan tercemar, cuma yang membezakan mereka adalah kedudukan. Flok akan terapung pada permukaan air, sludge terenap di permukaan air. Air sisa tadilah. Okey. Seterusnya kita nak tengok pula wastewater management. Wastewater management atau pengurusan air sisa. Sebelum tu kita kena tahu dulu
Apakah itu wastewater? So wastewater ada sources of wastewater ni. Tadi kita tahu wastewater air sisa ni adalah wastewater tadi adalah air yang mengandungi bahan-bahan seperti kumbahan, food waste, oil and chemical kan. Jadi dari mana datangnya air sisa ini? Satu adalah domestic wastewater, contohnya penggunaan seharian kita. Contohnya air daripada parit rumah, air daripada cucian. So tu dipanggil air sisa lah tu sebab dah guna. Yang kedua adalah storm water. Storm water ni adalah air hujan yang tidak menyerap dalam permukaan bumi. Okey, dan seterusnya industrial wastewater. Industrial wastewater ni adalah air yang dihasilkan daripada proses industri. Okay, effect if polluted land and water are not treated properly. Apa kesan dia sekiranya wastewater ini tidak dirawat? Okay, satu, dia akan menyebabkan water and land pollution occur, pencemaran air dan juga unpleasant odor lah. Contohnya macam domestik kan, dia akan mengeluarkan bau yang busuk lah. Contohnya kita dah basuh pinggan, dan dalam pinggan tu ada sisa-sisa makanan, lepas tu kita tak salurkan dia pada tempat yang betul, so dia akan menghasilkan bau yang sangat busuk. Okey, seterusnya metod yang kita boleh guna untuk merawat air sisa ni, wastewater. Satu, kita boleh gunakan physical method iaitu sedimentation. Yang kedua, biological method, di mana waste and wastewater tu kita biarkan dia decompose oleh mikroorganism. Dan akhir sekali menggunakan chemical method iaitu electrocoagulation, okay, yang menggunakan prinsip electrolysis tadi. So sekarang ni teacher nak fokus kepada electrocoagulation, di mana proses to remove the suspended solid from wastewater. Kita nak remove solid yang suspend, okay, terperangkap dalam air sisa itu dengan menggunakan konsep electrolysis tadi. Okay, condition of wastewater after electrocoagulation. Satu, dia pH water akan increase. So kalau terlalu tinggi dia akan jadi bersifat alkali, dan toxicity of water decreases. So air tu dah tak toksik lagi. So ini adalah gambar rajah di mana wastewater treatment process dijalankan. Okay, so firstly, mula-mula wastewater is pumped into water treatment system. So di sini, okay, yang mana air sisa tadi dia akan dipump masuk ke dalam sistem rawatan air sisa sebelum menjalani proses screening of solid waste kat sini. Okay, di tempat ini, di sini. Dan di mana proses ini akan remove material yang wujud, yang present in wastewater seperti paper ke plastik, ataupun senang kata solid lah, yang boleh menyebabkan clog ataupun tersumbat. So di sini kita screening dulu solid tu. Kita screen yang solid saja. So dia akan lekat kat sini. Seterusnya bila dah selesai, air sisa tadi, wastewater ni akan dihantar ke tempat electrocoagulation process. Proses yang menggunakan prinsip electrochemistry tadi. Dan bila proses ni dijalankan, dia akan berjaya menyingkirkan pepejah terampai ataupun flok tadi. Terusnya dihantar ke dalam yang keempat, solid and wastewater settling process. Okay. Dan dekat sini sludge yang terhasil daripada electrocoagulation process ni akan dikutip. Okay, dikumpul dekat sini, kemudian dia akan dikutip dan dirawat. Dan bolehlah digunakan untuk buat baja, fertilizer ke apa ke. Dan kalau tak boleh guna, dia akan lupus dengan cara betul. Okey, seterusnya sampailah kepada further of treatment wastewater, di mana di sini
wastewater tadi akan dirawat lagi sekali dengan detail, dan di sinilah discharge effluent to the water sources. Effluent tu apa? Effluent itu adalah cecair yang hadir dalam wastewater. Dan effluent ini bila dia akan discharge ke dalam sistem peparitan. So you akan nampak effluent ni adalah pepejal. Effluent ni adalah cecair, bahan tercemar tapi dalam bentuk cecair. Okey, so dia akan dispose masuk ke dalam sistem peparitan ni. Okey, so bahan tercemar ni ada dalam bentuk solid, iaitu sludge ataupun flock, itu solid. Kalau yang tercemar cecair, nama dia adalah effluents. Okey, so nanti bolehlah dirawat. So dapatlah pengguna air sisa. Sekarang teacher pun tak clear air sisa tu nak guna dalam apa pula nanti. Okey, so ini adalah apa yang teacher ceritakan tadi. Settling tank tu semua ni, solid and wastewater settling process yang memisahkan antara water dan juga sediment atau sludge. So semua teacher dah cerita. Okey, dan akhir sekali adalah apakah kepentingan green technology ini dalam industri, dalam kegunaan industri dan sebagainya. Satu, untuk mitigating global warming atau mengurangkan pemanasan global dan gas rumah hijau. Yang kedua, cleaner source of energy, iaitu penggunaan energi yang lebih bersih seperti terma, hidro, angin. Okey. Ketiga, more effective waste management, iaitu pengurusan sisa yang lebih berkesan. Akhir sekali, yang keempat, improving standard of living, supaya kualiti hidup manusia ini lebih meningkat, tak adalah duduk dalam sampah sahaja. Dan akhir sekali, spearheading innovation, iaitu memacu inovasi baru. Okey, so itu sahaja tentang application green technology. So kita boleh sambung dengan beberapa latihan yang berkait dengan green technology. So apa yang teacher boleh cakap kat sini, green technology ini adalah satu application yang sangat membantu untuk mengurangkan kesan buruk yang telah dilakukan oleh tangan manusia terhadap alam sekitar. So sebenarnya bila green technology ini diimplement dengan baik, dengan betul, kerosakan pada bumi, alam environment kita dapat dikurangkan. Okey, so itu adalah tanggungjawab kita lah nanti pada masa hadapan, supaya alam sekitar ini lebih terjaga dan lagi banyak application green technology berjaya diaplikasikan. So I think that's all. Thank you. See you again.